من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita mulakan cara kita pada malam ini dengan bacaan kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال أيضا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح الله لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب حدثا إذا شئت ربي سهلا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وولدنا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, pakcik, abang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan ibadah Allah Subhanahu wa taala dapat sekali lagi kita bertemu pada malam ini untuk kita berbicara sedikit, untuk kita berkongsi ilmu tentang apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, untuk kita memahami sedikit sebanyak apa yang disebut di dalam Al-Quran, kerana ia menjadi satu tanggungjawab kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan juga sebagai seorang yang beriman kepada rukun-rukun iman yang lain, beriman kepada Rasul dan beriman kepada kitab sebagai contoh. Salah satu tandanya kita beriman kepada kitab, iaitu kita mesti mengetahui apa yang terkandung dalam Al-Kitab itu, dalam Al-Quran, untuk apa, untuk kita amalkan, untuk mencapai matlamat kita, untuk mencapai sasaran kita, iaitu untuk kita mencapai redha Allah Subhanahu wa taala melalui ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Kita tidak akan dapat kenal satu orang, tuan-tuan, melainkan kita mengetahui latar belakang orang. Kalau kita tak tahu latar belakang orang itu, maka kita tak akan kenal orang itu. Mungkin kita hanya tahu nama dia. Kita tahu tentang, kita kenal mungkin namanya, kenal menteri kita, tapi apa yang kita tak tahu, apa yang kita tahu tentang latar belakang dia, itu yang menyebabkan kita lebih dalam kita kenal dalam menteri kita sebagai contohnya. Itu juga dengan benda-benda lain. Untuk kita nak datang dengan rasa cinta kita, rasa kasih kita pada satu orang, kita kena tahu lebih dalam lagi. Kalau yang sama, kalau kita bincang tentang Nabi kita, macam mana nak datang dengan kasih kita kepada Nabi kita, kita kena tahu kisah Nabi, kita kena tahu sirah dia, apa yang bagi dia lalui, dan ajaran-ajaran dibawa di baginda. Orang kita datang sayang kita, Tuhan bagi kita, orang datang sayang kita kepada baginda. Begitu juga untuk kita beriman kepada kita, beriman kepada Al-Quran. Apakah tanda kita beriman kepada Al-Quran? Kita kena tahu isi kandungan Al-Quran. Bahawa datang kita ni tahu, kenal Al-Quran. Kita tidak akan kenal. Dan Al-Quran ini, seperti mana yang saya sebut pada pertemuan kita yang lalu, ini tidak cukup dengan sekadar kita membaca Al-Quran. Tanggungjawab kita kepada Al-Quran atau membuat nama oleh Allah Subhanahu wa taala, ianya bukan sekadar kita membaca Al-Quran, tetapi lebih penting daripada itu, matlamat Al-Quran itu diturunkan kepada kita untuk kita mengamalkan Al-Quran. Jadi macam mana kita nak mengamalkan Al-Quran? Kita kena hadir ke majlis ini, kita kena mempelajari, kena tengok apa terjemahan dia,
apakah tafsir-tafsiran yang ayat-ayat yang tafsir berkaitan dengan ayat tersebut, baru kita tahu ini dan itulah yang nanti akan mencapai rasa seronok kita untuk kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, rasa seronok kita untuk dekat dengan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar datang rasa gerul kita. Kalau kita baca saja tanpa kita ketahui, maka tidak akan datang rasa gerul, tidak akan rasa seronok. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan menunjukkan amalan tentang rasa gerul, datangkan kegerulan kita beri amalan tentang adanya neraka Allah Subhanahu Wa Taala, adanya kehidupan sekali, adanya hari kiamat. Yang mana benda-benda ini kalau kita baca tafsir, dia punya cerita dia dahsyat. Saya ada sebut juga. Contoh juga cerita tentang hari kiamat. Allah SWT cerita tentang hari kiamat itu. Sebab takun jibal juga ni. Apabila gunung ganang itu menjadi seperti haul. Jadi macam mana Allah SWT bila Allah cerita macam bila apa namanya gunung ganang itu boleh jadi haul. Kalau kita fikir-fikir, macam mana nak jadi sampai ke tahap macam itu? Kalau lah yang berlaku ke Aceh itu berlaku 10, macam 9 atau 10 magnitude gegaran itu, jatuh bangunan, air tsunami, air berikan tinggi, itu bawah 10. Tapi bukit tak jadi apa-apa, gunung ganang tak jadi apa-apa, pokok tak bukit itu pun tak jatuh. Tetapi nak jadikan gunung ganang itu Allah sebut jadikan dia macam habuk, dia sudah satu berlaku satu perkara yang sangat dahsyat, sehingga bukan sahaja bangunan yang akan hancur kecil, tetapi ianya akan jadi gunung ganang itu akan gegar sampai lah dia jadi rata segala. Dan kita cerita tentang ayat tepung lah. Saya rasa semua saya boleh sebut. Nah, kita banyak ayat tepung, kita letak tepung dalam satu mangkuk, kita terbalik kali kita letak dalam ayat tinggi dia. Kalau kita ketuk sikit je, habuk dia tu ataupun yang halus sikit lah jatuh, lama ataupun lambat lah dia. Tetapi kalau kita ketuk kuat, makin kuat kita ketuk, makin cepat dia kata. Sama juga dengan bayangan yang Allah SWT nak ratakan gunung ganang tu. Macam tu lah, mesti ada satu ketukan ataupun satu kegagalan yang sangat dahsyat yang bawa dia menjadi macam tu. Apa ini semua Allah tak cerita dalam Quran. Yang mana insyaAllah jika diberikan kesempatan, kita akan kongsikan satu-satu. Pada pertemuan kita akan datang, kita masuk cerita tentang ayat-ayat tersebut. Jadi tuan-tuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita bicara tentang tafsir, ada beberapa perkara lagi yang saya ingin kongsikan dengan tuan-tuan. Pertamanya, apakah yang dimaksudkan dengan tafsir? Tafsir ni dari segi istilahnya iaitu merungkai apa yang tersirat. Dari segi istilah bahasa Arab dia, ataupun istilah kamus dia, itu bukan kamus, maksud tafsir itu merungkai, atau dia kata merungkai rahsia apa yang tersembunyi. Dari segi istilah bahasa, istilah tafsir itu sendiri, apakah maksud tafsir? Itu menerangkan makna-makna ayat Al-Quran. Contohnya satu, pandangan ulama. Dan ada sebahagian ataupun kebanyakan daripada ayat Quran ini kita tidak dapat terjemahkan dia, ataupun kita tidak akan dapat mengetahui maknanya melainkan dengan kita merujuk kepada tafsir. Ada setengah benda kita boleh baca, kita tengok terjemahan dan kita boleh faham. Tapi ada juga ayat Quran yang tidak boleh kita faham melainkan hanya dengan apabila kita buka tafsir baru kita faham. Sebagai contohnya, saya ambil 2 atau 3 contoh. Apabila dalam satu tempat dalam Quran, kalau kita baca hari Jumaat, kita baca surah As-Sajdah, Allah sebut yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Itu Allah sebut satu hari di akhirat bersama dengan 1000 tahun dunia. 1000. Satu tempat lain Allah SWT sebut dalam surah Al-Ma'arij, Allah sebut yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayat itu bahawa satu hari di akhirat bersama dengan 50,000 tahun dunia, 50 aman. Jadi kalau kita fikir, kalau kita baca, kenapa kat sini 1000, kat sini 50,000? Allah lupa. Allah
orang lupa yang Allah cakap itu seribu. Dia ada makna yang tersirat. Jadi ada perbincangan ulama. Saya pernah tafsir ayat ni, surah ni itu pada. Jadi kita ulama bincangkan apakah yang dimasukkan oleh Allah SWT 1000 kat situ, dan apa yang dimasukkan oleh Allah 50,000 kat situ. Satu contoh. Contoh lain yang paling mudah sekali, iaitu apabila kita baca surah Baqarah, kita baca surah Yasin, kita baca surah Al-Lam Sajdah, ya. Allah sebut apa? Alif Lam Mim. Surah Yasin, surah Sajdah, Alif Lam Mim. Kalau kita buka terjemahan, ditulis kembali, ditulis balik Alif Lam Mim. Jadi kita masih dah tanya apa yang dimasukkan Alif Lam Mim. Alif Lam Mim sendiri pun mempunyai perbincangan para ulama. Perbincangan para ulama Yasin, perbincangan para ulama apa yang dimasukkan Yasin, masukkan Alif Lam Mim. Ada perbincangan ni. Jadi itu yang kita nak tahu. Jadi itu antara contoh-contoh, banyak contoh sebenarnya dalam Al-Quran yang mana benda-benda ni, ayat-ayat ini tidak boleh bicara, melainkan ianya perlu dirujuk kepada tafsir. Kalau tidak, kita tidak akan faham. Ada sebahagian kita boleh faham, sebanyak surah tu kita boleh faham. Sebagai contohnya, baru ini saya tafsirkan surah Nuh, juzuk yang ke-29. Sepanjang surah Nuh tu, Inna arsalna Nuhan ila qaumihi itu, sehingga ada ayat-ayat tu tafsir tak banyak. Jadi saya cerita sekejap je. Saya kata Tuhan buka terjemahan, kita tengok. Saya baca, tuan-tuan tengok ini dah dia cerita di senang. Tak ada banyak tafsir, ada 2-3 ayat saja yang ada tafsir. Selain daripada itu, semua cerita orang cakap straight forward, terus je. Tak payah buka tafsir pun boleh faham lah itu. Cerita tentang Nabi Nuh AS. Senang. Itu yang mudah. Yang susah memerlukan tafsir. Jadi tafsir ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu prinsip utama bila kita belajar tafsir ini, iaitu tafsir ini dia boleh jadi betul dan dia boleh jadi salah. Bila dia jadi betul? Apabila ayat ini ditafsir sendiri oleh baginda Nabi SAW. Kalau kita buka dalam kitab-kitab hadis, dia ada satu bab khas. Kalau dalam Bukhari ke, dalam Mishkat ke, dalam Tirmizi sendiri pun, dia ada kitab tafsir atau kitab tafsir hadis, bahagian satu bab yang mana Imam Bukhari ataupun Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala, mereka mengumpulkan ayat apa hadis-hadis yang berkaitan dengan tafsir ayat tertentu. Tak banyak lah, tapi ada dikumpulkan ada satu. Dan Nabi SAW terangkan apa maksud ayat ni, apa maksud ayat ni, itu yang hampir pada topik yang paling tepat sekali terhadap tafsir ayat tersebut. Tapi tak banyak lah. Yang lain semua tafsir-tafsir yang dirungkaikan ataupun yang dibincangkan oleh para ulama. Apabila dibincangkan oleh para ulama, ianya boleh jadi betul dan ada kemungkinan salah beliau. Sebab apa? Yang mengetahui sebenarnya prinsip utama dalam tafsir ini ialah yang mengetahui sebenarnya maksud yang tersirat daripada ayat itu ialah Allah SWT. Itu yang pasti. Tetapi ulama-ulama dengan ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka, bila kita nak tafsir ni, orang tu kalau ketika saya belajar dulu, tuan-tuan, dia kata apa? Satu orang yang dibenarkan untuk mentafsir satu ayat Quran ni, atau dia nak menafsir Al-Quran, dia mesti ada sekurang-kurangnya 15 ilmu yang berbeza dalam bidang agama. 15 ilmu bukan maksudnya ada ilmu, dia tahu ilmu taharah, satu ilmu, dia tahu solat, ilmu kata, dia tahu fiqah satu. Fiqah tu maksudnya daripada kita cerita tentang taharah, tentang bersuci, sampailah ujung sekali tentang kitab jinayah ataupun kitab muamalat. Semua dia tahu. Bawa satu bab atau bawa satu ilmu, bawa satu bidang. Lepas tu dia tahu ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab bukan hanya boleh tahu nahwu je. Tak boleh. Dia kena tahu semua benda.
Semua benda dia kena tahu dalam bahasa Arab tu. Semua dia kata dia kena pakar betul. Macam baru-baru ni saya pergi kelas Syekh Nuruddin Bajari Maki Hafizahullah Ta'ala. Dia cerita bahawa hebatnya ilmu Allah SWT beri pada ulama-ulama terdahulu. Satu benda tu, satu benda kecil je, dia sebenarnya mereka menguasai ini. Kalau kita buat dalam ilmu sekarang ni, dalam zaman sekarang ni, dia seorang boleh jadi satu PhD. Dia ambil contoh apa? Kalau tuan-tuan kita baca Quran, fi jidha hablu min masad, fi bukan fi, fa ya fi. Fi itu maksudnya padi dan berdarah. Syirudi dia kata apa? Kalau nak kita betul-betul memahami kalimah fi itu atau kalimah ila surat mustaqim ila, satu fi itu saja sudah boleh membuatkan satu orang membuat satu tulisan PhD. Nak bagi tahu punya banyak ni ilmu Allah SWT letak dalam kalimah fi itu yang dikuasai oleh para ulama. Bukan ulama kata tahu satu fi je, kita fi pun tak lepas lagi masuk gaya cakap. Kita baru tahu sikit je fi itu, tapi fi itu sebenarnya mempunyai makna yang sangat dalam. Kalau kita baca dalam tafsir, fi itu mesti banyak sangat bicara tentang fi tadi, ila. Jadi nak menguasai 15 ilmu, maknanya dia PhD dia beratus-ratus dah kata ulama-ulama ni, barulah mereka ini melayakkan mereka ini untuk menafsir Al-Quran. Jadi kemungkinan besar atau kemungkinan untuk betul itu sangat tinggi apa yang disebut oleh para ulama. Walaupun ada kemungkinan itu salah, sebab mereka itu manusia. Itu sebabnya bila kita baca satu ayat, ulama ni cakap macam ni, ulama ni cakap macam ni, ulama ni cakap macam ni. Tapi semuanya kalau kita tengok sebenarnya tak lari sangat daripada satu sama lain. Jadi tafsir tadi seperti mana yang saya sebut pada tuan-tuan, iaitu kita merungkai apakah makna yang tersirat daripada setiap kalimah Allah SWT turunkan kepada kita yang ada dalam Al-Quran. Dan juga ada di segala tempat tu setiap benda yang Allah SWT ceritakan kepada kita, tuan-tuan. Setiap ayat itu sebenarnya selain daripada dia yang ada tafsir itu sendiri, dia mempunyai hikmah yang tertentu yang Allah SWT sebut, yang Allah berikan kepada kita untuk kita cari sebenarnya. Setiap ayat yang Allah SWT turunkan kepada kita, semuanya untuk kita. Walaupun Allah SWT ceritakan benda itu cerita Bani Israel. Allah cerita tentang Bani Israel. Apa kena benda Bani Israel dengan kita? Allah cerita tentang kaum Samud. Allah cerita tentang kaum Ain. Allah cerita tentang kaum Nabi Lut alaihissalam. Apa kena dengan kita? Kenapa pula Allah SWT ceritakan benda itu pada kita yang tak ada langsung hubungan dengan mereka tu, dengan keluarga kita pun? Tapi Allah cerita benda itu untuk kita. Apa? Kenapa Allah cerita benda itu untuk kita? Itu hikmah yang ada. Ada lagi contoh lain apa? Kenapa sebagai contohnya? Macam saya baru je saja habis tafsir surah Fatihah di satu tempat. Kenapa Allah SWT sebut? Contohnya surah Fatihah yang kita akan baca nanti insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim pada ayat yang pertama. Ayat itu Allah SWT sebut Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenapa Allah nak sebut Bismillah? Kenapa Allah sebut pada ayat itu Alhamdulillah? Ulama bincang itu. Yang mana bila kita baca, inilah dalamnya ataupun terangnya hati ulama-ulama yang Allah baca. Sehingga soal macam itu mereka boleh bikin. Contoh lain, kenapa Allah SWT sebut mulakan bicara surah Fatihah? Allah sebut Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala mulakan dengan kalimah Allah. Kita belajar Asmaul Husna, Allah SWT ada 99 nama. Tak ada nama lain. Lalu Bismillah, apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak tahu? Tapi kenapa Allah yang menjadi penentuan Allah SWT? Kenapa Allah Ta'ala pilih? Kerana setiap kalimah yang Allah SWT bicarakan kepada kita, Allah Ta'ala putuskan ataupun Allah Ta'ala bagi pada kita ini, setiap kalimah tu Allah Ta'ala bukan saja-saja nak cerita. Macam kita gunakan kalimah tu kita secara spontan saja. Kita tidak ada makna yang tersirat. Tetapi Allah SWT hebat yang mukjizat Al-Quran yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Setiap kalimah tu ada penyebab kenapa Allah SWT sebut kalimah. Macam contoh satu tempat, nak ambil contoh yang lain.
dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala sebut walau annahum aqamut tawrat wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim. Maksudnya kalaulah kamu, kalaulah mereka itu sesungguhnya aqamut tawrat, mendirikan Taurat, mendirikan Injil, wa ma unzila ilaihim min rabbihim, dan juga mendirikan Al-Quran. Diterjemahkan macam itu, dan itulah kalimah dia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala gunakan mendirikan Taurat, mendirikan kitab macam ni ke? Apa maksudnya? Padahal kepada Allah SWT sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau masuk baca, kitab tu dibaca bukan berdirikan. Apa maksud mendirikan? Kenapa Allah SWT gunakan diri itu? Itu yang bicara-bicara yang mana apabila kita ulama-ulama membuka evidence saya sendiri pun, bila kita baca tafsir, bila kita nak kita buat mutalah untuk kita bicara dalam kuliah, bila kita baca kita tengok ya Allah, hebatnya Allah Ta'ala menggunakan kalimah-kalimah tersebut. Jadi kata Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala waktu dia bercerita tentang tafsir, Ibn Taymiyah beritahu bahawa biasanya tidak mungkin siapa-siapa pun, mana-mana manusia pun boleh membaca tentang sesuatu ilmu melainkan dia mengetahui uraian dia. Dia kena tahu uraian dia. Apa saja ilmu, apa saja bidang ilmu, dia tidak boleh baca terus sampai buku tu, lepas tu dia boleh buat satu kesimpulan. Tak boleh. Dia kena baca satu buku, lepas tu dia kena rujuk dia lain, lepas tu dia kena lihat pengalaman orang, barulah dia boleh merukaikan, menceritakan dalam satu buku. Macam tuan-tuan nak baca, kita baca sahabat lah, contoh boleh mudah, kita baca satu cerita hari ini, satu topik, cerita tentang apa namanya baru, apa-apa yang baru, kita nak suruh cerita. Tuan-tuan bukan menceritakan kepada saya, tuan-tuan ulang balik apa yang ada dalam sahabat. Yang kita nak, apa yang tuan-tuan faham tentang tajuk dalam sahabat tu, nak faham tajuk dalam sahabat tu. Sebab apa, berita tu dia ada cerita-cerita sebelum dia. Cerita-cerita sebelum itu pun kita tahu, barulah kita boleh terangkan kepada orang lain. Kita tahu, kita cerita tentang apa kemalangan, kita cerita kemalangan itu, tapi mesti ada benda-benda yang berlaku sebelum kemalangan itu yang kita nak kena tahu, barulah kita boleh cerita kepada orang. Baru namanya kita faham tentang berita kemalangan. Kita baca direct satu cerita, satu buku saja kita baca, satu sekali, satu hari, satu awal yang kita baca. Lepas tu kita nak terangkan tentang kemalangan, kita tak kena. Jadi begitu juga kata Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, apa saja ilmu memerlukan uraian. Seseorang tidak akan mengetahui apa saja bidang ilmu melainkan dia mengetahui uraian dia. Kena buka, menunjukkan minat kita ataupun dengan sumber-sumber yang lain. Jadi kata Ibn Taymiyah, begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran juga kita tidak boleh baca dan kita terus faham. Kita buka terjemahan, kita terus faham tak boleh. Al-Quran, untuk kita memahami Al-Quran, kita perlu juga merujuk kita lain untuk kita mengetahui uraian atau pemahaman yang sebenarnya terhadap kitab tersebut atau terhadap Al-Quran itu sendiri. Jadi sama dari apa yang tuan-tuan duduk di sini, ini proses kita, ini perjalanan pertama kita untuk kita mengetahui apakah yang bicara yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala tentang setiap kalimah-kalimah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan mempelajari ilmu tafsir ini tuan-tuan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau mengikut pandangan ulama, mempelajari ilmu tafsir ini adalah hukumnya wajib. Kenapa? Kerana Al-Quran itu diberikan kepada kita, bukan diberikan kepada para ulama, diberikan kepada kita semua. Jadi kita kena mengetahui sebab apa saya sebut pada awal tadi, Al-Quran ini tujuannya untuk apa? Diberikan kepada kita untuk kita amal. Kita tidak akan boleh amal apa yang terkandung dalam Al-Quran melainkan kita mengetahui apa yang tersirat di dalam Al-Quran. Beramal hukumnya wajib, mempelajari Al-Quran juga hukumnya wajib. Jadi ini adalah usaha kita, ialah usaha saya, ialah usaha tuan-tuan untuk kita sama-sama untuk melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang yang namanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada perintah Allah,
dan juga beriman kepada kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita. Perintah untuk kita mempelajari Al-Quran ini tuan-tuan bukan hanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Shad. Surah Shad, surah yang kedua selepas surah Yasin. Surah Yasin, Shafat, lepas tu Shad. Surah Shad ayat yang ke-29. Di mana di situ Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada kita bahawa kita wajib mempelajari Al-Quran, menghayati Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad dan juga kepada umat kamu untuk kitab yang penuh keberkatan, mubarak, kitab yang penuh dengan keberkatan untuk mereka memahami dengan teliti. Yadabbaru ayati, untuk mereka memahami dengan teliti tentang ayat-ayatnya. Waliyatadhakkara ulul albab, dan juga untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang berakal. Jadi Allah SWT sebut yadabbaru ayati, untuk tadabbur, untuk memikirkannya. Jadi macam mana kita nak fikir kalau kita tak baca tafsir? Kalau kita tak baca tafsir, kita tidak akan dapat tahu, ataupun kita tidak boleh nak memikirkan tentang ayat-ayat Allah. Jadi Allah SWT berkata tujuan Al-Quran ini turunkan kepada kita tuan-tuan, iaitu untuk dia dan baru ayat ini, untuk kita tadabbur, untuk kita memikirkan tentang ayat-ayat. Waliyatadhakkara ulul albab, apabila kita dah memikirkan benda itu, kita dah faham benda itu, walaupun kita tahu sikit, tapi kita dah tahu ada sikit ilmu tentang Al-Quran, maka waliyatadhakkara ulul albab, tercapailah juga matlamat Al-Quran yang untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang mahu berfikir. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran ini sebagai pemberi amalan. Jadi bila kita dah faham ayat Quran itu, maka diberi peringatan kepada kita bahawa pentingnya kita, apakah tujuan kita hidup kat dunia ini, kenapa kita hidup kat dunia ini, apa yang perlu kita laksanakan sebagai kita, sebagai hamba Allah kat bumi ini. Semua Allah cerita dalam Al-Quran. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bila bercerita tentang Al-Quran ini tuan-tuan, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, barang siapa yang belajar Al-Quran, barang siapa yang belajar Al-Quran, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, maka harga dirinya akan menjadi mulia. Macam mana dia menjadi mulia? Dengan belajar Al-Quran sendiri, secara otomatik Allah Ta'ala letakkan rasa hormat orang kepada kita. Yang kedua, macam mana kita hati kita ini, diri kita punya nilai diri yang tinggi. Apabila kita mau belajar Al-Quran, macam tadi, dia dah baru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Apabila kita mau belajar Al-Quran, kita dah tahu ini Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala nak. Allah Ta'ala cerita sesuka dengan kita tentang neraka, maka akan datang gerun kepada kita. Bila datang gerun, apa tujuan itu? Hasil daripada gerun itu, datang di sifat gerun itu, maka kita akan berubah menjadi manusia lebih baik. Jadi kita punya amal kita lebih baik, kita punya kebaikan kita punya ibadah kita akan berbeza, kita punya khusyuk dan sembahyang kita berbeza, cara kita sembahyang berbeza, apabila kita memahami tentang Al-Quran, maka secara otomatik nilai diri kita tu jadi lebih mulia. Sebab berubah diri kita daripada orang yang berada pada tahap sederhana, berubah menjadi lebih baik dari segi pembacaan kita. Saya sebut pada tuan-tuan salah satu cara untuk kita mencantikkan bacaan Al-Quran kita. Ada orang tanya kepada saya, macam mana nak cantikkan bacaan saya? Saya dua je. Yang pertama, kita rajin baca Quran. Yang kedua, kita mempelajari Al-Quran. Habis Ustaz, taranum tu macam mana? Taranum tu tak jalan, tapi tak guna kita belajar taranum, kita tak tahu mana. Kalaulah kita tahu makna dia, maka secara otomatik kita punya baca, cara intonasi kita baca, cara kita baca akan jadi berbeza.
Yang penting bukan kita nak orang dengar, yang penting kita sendiri. Bila kita rajin baca Quran, dia akan menunjukkan kelancaran kita baca. Lepas tu bila kita memahami dia, tuan-tuan yang biasa pergi Mekah, biasa pergi Madinah, pergi umrah, pergi haji, kita dengar kadang-kadang kita dengar